Okey. Kipas kuat sangat tak? Kipas kuat sangat? Tak, saya tanya kuat ke tak? Suara saya pelan ke apa? Tak, suara saya pelan ke apa? Tak dengar? Tak dengar suara? Suara saya tak jelas? Ni okey? Lagi? Apa lagi sebelum saya start? Sila betulkan dulu. Okey, angin okey? Tak tahu saya tanya okey ke tak? Kuat sangat ke apa ke? Okey ya? Tak bersepoi-sepoi, tak melayang. Oh, terus dia jenguk. Apa dia sayang? Terbang tak? Terbang ya? Kitab ni terbang. Tak apalah. Yang penting bukan orang yang terbang. Okey? Yang penting bukan orang yang terbang. Okey, baik. Kita mulakan pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising Nak pindah situ? Kuliah dah tak sesuai buat kat sini. Tak. Sebab bising. Dia dah, ya? Kan Kak Ayah cakap pun saya tak dengar apa dia. Oh, okey. Nanti beritahu dekat office. Ramai-ramai beritahu office ya. Okay. Guna suara ramai anda. Okey, baik. Kita mulakan pengajian kita. Kita berada di muka surat berapa hari ni? 517. Masih lagi bab yang sama ya? Okey, bab 69. Okey, di situ kita akan sambung hadis yang kedua yang terdapat di bab kita 69 tu, apabila kotoran atau bangkai diletakkan di atas punggung seseorang yang sedang solat, maka solatnya tidak batal. Jadi hari ini muka surat 240, muka surat 240, hadis 240, muka surat 517. Kita ada sebuah hadis yang agak panjang di sini. Nanti saya baca. Okey, baik. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bata an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah hadis itu bermakna tahwilus sanad. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض
ayyukum yaji'u bisala أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم يحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر. Maksudnya, Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, ayahku mengkabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah, dia berkata, ketika Rasulullah SAW, okey, kita beralih kepada sanad yang lain. Al-Bukhari berkata, dan Ahmad bin Usman meriwayatkan kepadaku, dia berkata, Syuraih bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibrahim bin Yusuf meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dia berkata, Amr bin Maimun meriwayatkan kepadaku bahawa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kepadanya bahawa Nabi SAW pernah salat di Masjidil Haram sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk di sana. Jadi cerita ni diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abdullah kata ada pada satu masa Nabi SAW sedang duduk sedang solat. Sedang solat di Masjidil Haram, okay, di sekitar Kaabah. Dan pada waktu itu Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk di tempat ini. Jadi apa yang berlaku, sebahagian mereka berbicara dengan sebahagian yang lain. Siapa di antara kalian yang bersedia membawakan isi perut unta Bani Fulan lalu meletakkannya di punggung Muhammad ketika dia sedang sujud? Jadi di sini ada satu idea lah untuk memperlekehkan Nabi SAW, iaitu nak bawa kotoran. Dia ni kita panggil apa ya? Bekas-bekas sisa-sisa isi perut unta yang telah disembelih tu kan, dia nak letakkan di atas belakang Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Jadi idea tu timbullah daripada Abu Jahal dan teman-temannya yang sedang duduk di sekitar itu. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu dia datang membawa isi perut unta tersebut. Orang itu dia menunggu hingga Nabi SAW sedang sujud. Jadi ada salah seorang di kalangan mereka yang berani nak buat perkara jahat ni lah. Jadi dia standby, dia ambil isi perut unta tu kan, dia standby sebelah Nabi SAW, dia tunggu Nabi sedang sujud. Jadi bila Nabi sujud tu nanti dia nak letaklah dekat atas belakang Nabi SAW. Jadi kita lihat di sini, lantas dia pun meletakkan isi perut unta tadi di atas punggung Nabi SAW tepat
di antara dua pundaknya. Tu kat belakang Nabi, antara belakang bahu ni. Saat itu aku hanya mampu melihatnya. Siapa yang melihat ni? Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia kata waktu tu dia cuma mampu untuk lihat sahaja. Dan dia tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dia tak mampu untuk tolong Nabi, tak mampu untuk angkat kotoran itu apa kan? Tak mampu buat apa-apa. Dia cuma mampu untuk melihat saja. Dan dia kata apa? Duhai, seandainya saat itu aku mampu menghalanginya, nescaya aku akan menghalangi mereka. Jadi Abdullah ibn Mas'ud kata kan, masa dia cerita balik ni, dia kata kalaulah waktu tu saya boleh nak tolong, pasti saya akan tolong Nabi SAW. Dia akan angkat kotoran itu daripada belakang Nabi SAW. Kemudian apa yang berlaku, mereka pun ketawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk-nunjuk. Macam mana tu Kak Zah? Tak kena lagi. Cuba betul. Cik Asia, macam mana Cik Asia? Cuba buat reaction tu. Ha. Macam gini. Alah. Tak dramatik ah. Gini. Gitu je. Contoh Kak Aisyah. Ki gitu. Okay, sekarang ni ada ramai orang kan? 4 orang kat depan ni cuba buat. Boleh layan saya pula tu. 4 orang kat depan ni. Subhanallah. Betul. Betul. Cara tu betul. Bagus. Maknanya caranya kan kita nampak ya bagaimana mereka ni jahatnya je. Tapi yang depan ni baiklah. Cuma melakonkan semula kan cara keadaan itu. Bagaimana setelah yang orang ini dia letakkan kotoran tu di belakang Nabi SAW ketika Nabi sujud, ni mereka ni yang mengakal ni kan jahatlah, ketawa kan. Ketawa sampai terbahak-bahak, tunjuk-tunjuk, tengok ni, tengok kelakar. Sampai kita kalau dah happy sangat kan nampak sesuatu kan, dia macam itulah keadaannya. Tengok macam tu kan. Jadi di sini kita nampak ya, memang tak kelakar pun. Bagi mereka kelakar lah. Bagi mereka kelakar kan. Sebab orang jahat ni kalau dia nampak benda yang bagi mereka yang menganiaya ni, bagi mereka kelakar. Jadi tapi memang tak kelakar lah. Cuma bagi mereka tu kelakar. That's why mereka ketawa sambil menunjuk-nunjuk tu kan pada apa yang telah dibuat oleh seorang temannya yang meletakkan kotoran di atas belakang Nabi SAW. Saat itu Rasulullah SAW terus sujud. Jadi bila Nabi rasa ada buat projek pula budak ni. tak mau. Lock ni, apa cerita lock ni? Apa tadi saya buat? Okey, bila Nabi SAW rasa ya ada kotoran dekat atas, itu dekat belakang Nabi itu kan, Nabi dia tak bangun. Nabi teruskan sujud. Jadi sujud je tak bangkit-bangkit kan di situ. Bila Nabi SAW tak bangun tu kan, datanglah Fatimah. Jadi puteri Nabi SAW ini, dia datang, dia menyingkirkan kotoran tersebut dari belakang Nabi SAW. Setelah itu barulah Nabi mengangkat kepalanya seraya berdoa. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy itu sebanyak 3 kali. Mendengar doa Rasulullah SAW itu, timbullah perasaan takut di hati mereka. Kerana menurut mereka doa di tempat tersebut pasti terkabulkan. Kemudian baginda menyebutkan nama-nama mereka. Okay, ada beberapa nama di sini yang Nabi SAW sebut dalam doa itu. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'ayyid.
Sebenarnya beliau menyebutkan orang yang ketujuh tetapi kami tidak mengingatnya. Jadi ada 7 orang nama ataupun ada 7 nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam peristiwa ini yang meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Tapi yang ketujuh tu perawi tak ingat siapa namanya. Tapi nanti dalam teks syarah tu kita akan bincangkan siapa nama orang yang ketujuh. Maka di sini dia iaitu Ibn Mas'ud berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat orang-orang yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mati tersungkur di dalam sebuah sumur, iaitu sumur Badar. Jadi maknanya kesemuanya mati dalam peperangan Badar. Nantilah dalam peristiwa peperangan itu. Okey, nak ceritanya apa dalam hadis ni? Topik apa kita pagi ni? Ha. Okey. Topik apa bab ni? Ha. Solatnya tidak batal. Okey, itu yang kita nak bincangkan. Okey, daripada peristiwa ini kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi dia menghentikan solatnya? Tidak. Nabi tidak menghentikan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat kotoran itu, walaupun kita tahu ni najis kan dekat belakang ni kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan solatnya. Ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahawa bila ada kotoran yang bukan ada tu semasa kita nak solat, sebelum solat tu kan, dia semasa sedang kita solat tu dekat belakang kita ni kan, maka hal itu tidak membatalkan solat. Jadi kalau ada ketika di pertengahan solat tu, kita angkat ataupun kita tepis sajalah kalau ada kotoran tu kan, teruskan solat. Dan dia tidak langsung menyebabkan solat itu perlu diqadakkan ataupun dibatalkan semasa solat itu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini syarah hadisnya. Kita ada nama perkataan Abdan. Okey, Abdan ini siapa? Kejap. Okey, Abdan di sini ialah Abdullah bin Osman. Dari teks kalimat ini dapat kita ketahui bahawa lafaz tersebut berasal dari riwayat Ahmad bin Osman. Al-Bukhari menyebutkannya seiringan dengan riwayat Abdan untuk lebih memperkuatkan riwayat tersebut. Kerana Ibrahim bin Yusuf masih diperbincangkan kethiqahannya. Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Osman bin Hakim Al-Audi yang berasal dari Kufah dan termasuk salah seorang guru Imam Al-Bukhari. Dia memiliki sanad lain untuk hadis ini, iaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ahmad, dari Khalid bin Makhlad, dari Ali bin Saleh, dari Abu Ishaq. Semua perawinya berasal dari kota Kufah. Abu Ishaq di sini adalah As-Sabi'i, sedangkan Yusuf yang meriwayatkan hadis ini adalah putera dari puteranya yang bernama Ishaq, iaitu cucu Abu Ishaq. Riwayat Ishaq ini dengan jelas menunjukkan bahawa dia benar-benar mendengarnya dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun dan Amr benar-benar mendengarnya dari Abdullah. Pada sanad tersebut, Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud. Sementara itu, Amr bin Maimun yang dimaksud adalah Al-Audi, seorang tabi'in senior di kalangan mukhadram. Siapa mukhadram di situ diterangkan kepada kita yang memeluk agama Islam ketika Nabi SAW masih hidup tetapi tidak sempat melihat Nabi. Lalu Amr bin Maimun di sini dia tinggal di Kufah dan dia bukan Amr bin Maimun Al-Jazari yang baru saja disebutkan.
Hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui jalur Abu Ishaq itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya melalui jalur Al-Thawri. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Israel dan Zuhair. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari Zakaria bin Abu Zaidah. Semua perawi ini meriwayatkannya dari Abu Ishaq. Sebagai penjelasan, kami akan menyebutkan beberapa perbezaan riwayat serta faedah-faedahnya insya-Allah. Okey. Settle lah, tak ada apa tu. Baca je, saya baca je saja tu di atas. Seterusnya kita ada perkataan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Redaksinya sampai di sini dan selebihnya dari riwayat Abdan di atas yang tertera dengan lafaz wa haulahu nasun min Quraisyin minal musyrikin. Sementara di sekitar beliau terdapat orang-orang musyrik. Kemudian dia menyebutkan hadis itu secara ringkas. Dan pada hadis ini kita ada Abdullah, anna Abdullah, bahawa Abdullah. Ni Abdullah ibn Mas'ud lah yang tadi ya, yang menceritakan kisah ini. Baik, seterusnya. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi jumlah mereka ini ialah 7 orang. Sebagaimana yang Nabi SAW doakan kecelakaannya itu tadi kan. Hal ini dijelaskan pada riwayat Al-Bazzar dari jalur Al-Ajlah dari Abu Ishaq. Jadi termasuk Abu Jahal, maknanya kawannya 6, termasuknya ada 7 orang. Ini adalah 7 orang yang Nabi SAW doakan di akhir solat baginda pada peristiwa yang sama. Baik, seterusnya perkataan idh qala ba'duhum. Sebahagian mereka berbicara. Jadi ada 7 orang tadi, dia kata sebahagian mereka berbicara. Siapakah sebahagian mereka yang berbicara di sini? Maka siapa ni? Bukan. Siapa pengarang kitab? Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menyebutkan begini. Dia kata yang dimaksudkan di dalam hadis ini yang berbicara itu ialah Abu Jahal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari Zakaria. Pada riwayat Muslim ini terdapat tambahan lafaz waqad nuhirat jazurun bil amsi. Ada seekor unta yang baru disembelih kemarin. Maknanya semalam ada seekor unta yang baru disembelih. Bila disembelih itu kan, kotoran-kotorannya dibuang. Jadi Abu Jahal ni dia bagi idea kat kawan-kawan dia. Dia kata apa, siapa yang berani nak ambil kotoran unta tu kan, kemudian letakkan di atas belakang Muhammad ini sewaktu dia sujud. Dan dalam riwayat Imam Muslim, kita baca kata Al-Jazur. Imam Muslim gunakan perkataan Al-Jazur di situ kan. Perkataan Al-Jazur dibaca dengan memfathahkan huruf jim, artinya unta yang disembelih. Adapun kata as-salah dibaca dengan alif maqsura. Alif maqsura tu ialah alif sebagaimana yang terdapat di belakang tu ya. Dan memfathahkan huruf lam, artinya kulit ketuban janin. Sebutan ini khusus untuk haiwan. Sedangkan untuk manusia disebutkan dengan istilah al-mashimah. Okay, al-mashimah, lasinta iaitu uri. Uri yang keluar bersama dengan anak tu kan, kita panggil dia dalam bahasa Arab dengan kata al-mashimah. Tetapi kalau untuk haiwan kita tak panggil al-mashimah. Untuk haiwan kita panggil as-salah. Beza jangan pula manusia ni as-salah anak engkau Ya Allah. Nampak sangat tak pandai bahasa Arab tu kalau macam tu. Jadi kalau bahasa Arab untuk anak ni kecil, hati mak baru bersalin tiba-tiba dia kata anak aku haiwan. Macam itulah kalau kita faham bahasa Arab. As-salah tu untuk haiwan. Jadi kalau kita kata al-mashimah, al-mashimah ni baru tepat untuk manusia, untuk anak lah yang baru lahir. Jadi uri untuk manusia kita panggil dengan perkataan al-mashimah.
Tapi kalau untuk haiwan kita panggil ia sebagai as-sala. Penulis kitab Al-Muhkam menyebutkan bahawa kulit ketuban disebut juga dengan as-sala. Kulit ketuban tu maksudnya kan kadang-kadang uri tu dia keluar, dia tak pecah kan. Dia macam dalam kantung tu, tu kita panggil dia dengan perkataan as-sala tu. Seterusnya, perkataan fayada'uhu, lalu meletakkannya. Dalam riwayat Israel, perkataan Abu Jahal ini memiliki tambahan redaksi yang berbunyi fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha thumma yumhiluhu hatta yasjuda. Kalau kita rujuk dalam riwayat Israel di sini, dia sebutkan ada banyak saja. Dia bukan hanya semata-mata uri. Uri unta tu kan yang dah disembelih tu, bukan itu. Tetapi ada banyak lagi. Ada farz tu maksudnya kotoran, wadamiha ada darah, wasalaha dan kulit ketuban. Jadi kotoran itu terlampau kotor lah. Kita nak katakan kat sini. Dia bukan hanya semata-mata uri yang kita ambil, kita letak di atas belakang Nabi. Bukan gitu. Tetapi dia ada darah yang dah berlumuran dengan darah. Kemudian ada kotoran-kotoran lain yang bercampur dengan uri itu, lalu ketiga-tiga perkara ini ataupun ketiga-tiga kotoran ini diambil, diletakkan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, seterusnya. Perkataan fanba'atha ashqal qaumi, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Dalam riwayat Al-Kushmihani dan As-Sarakhsi tertera dengan lafaz ashqa qaumin, yakni dalam bentuk isim nakirah. Bentuk nakirah ini memberi kesan mubalaghah bahawa orang tersebut adalah manusia yang paling buruk perangainya. Padahal maknanya mengacu pada lafaz yang pertama, yakni dalam bentuk makrifah, iaitu al-qaumi. Maksud gini, kalau kita kata isim nakirah tu dia tak ada alif lam. Okay, kalau kita panggil ia sebagai isim makrifah ni ada alif lam. Itu je beza dia. Cuma dalam bahasa Arab ni sama ada alif lam ataupun tidak, di situ akan memberikan maksud yang berbeza ketika kita menggunakan perkataan tersebut. Okey, sebab tu dijelaskan dekat sinilah, sebab ada di kalangan mereka yang menyebut ashqa qaumin. Tidak ada alif lam. Jadi bila tidak ada alif lam di situ, dia memberikan maksud yang lebih buruk pada perangai orang yang membuat ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, sebab maksud orang yang paling celaka di sini adalah orang yang paling jahat di antara mereka, bukan seluruh manusia. Sebagaimana yang akan kami jelaskan pada tempatnya. Orang ini namanya Uqbah. Jadi dia jelaskan siapa orang itu, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada tak tadi Nabi doakan nama dia? Ada. Orang yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir Okey. Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi maknanya di sini kita jelas. Siapa yang angkat uri tu letak di belakang Nabi? Uqbah bin Abu Mu'aid. Dia angkat, dialah orang yang angkat sebab tadi Abu Jahal dia cabar kan. Dia cabar siapa di kalangan kita ni yang berani nak angkat uri, nak angkat kotoran ni, nak angkat darah ni kan. Letak dekat belakang Muhammad nanti waktu dia sujud. Jadi yang ke depan, dia kata aku berani. Sebab dia kata dia adalah orang yang paling celaka. Dijelaskan kat sini kan, orang yang paling dahsyat, yang paling buruk perangainya. Dan dia kata, okey aku berani. That's why dia angkat uri tu, dia letak belakang Nabi ketika Nabi SAW sedang sujud. Nama ini dicantumkan Syu'bah dalam riwayatnya. Riwayat Syu'bah ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara ringkas sehingga menimbulkan kesan seolah-olah perbuatan tersebut memang idea dari Uqbah sendiri. Abu Daud At-Tayalisi menyebutkan dalam kitab Musnadnya dari Syu'bah, sama seperti riwayat Yusuf ini. Di dalamnya tertera dengan redaksi faja'a Uqbatu bin Abi Mu'aytin faqadhafahu ala zahri. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid dan melemparkan isi perut unta itu ke atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rujuk dalam riwayat Abu Daud di sini kan, kita nampak dia sebutkan secara jelas nama Uqbah yang terlibat di dalam peristiwa ini,
yang dialah orang yang mengangkat uri itu tadi dan letakkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di sini kita ada perkataan la ughni dan aku tidak mampu berbuat. Siapa yang cakap ni? Abdullah bin Mas'ud. Okey, jadi Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dan aku tidak mampu berbuat apa-apa. Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan riwayat. Jadi semua riwayat yang menceritakan kisah ini menyebutkan dialog yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang mana bila dia nampak Nabi SAW kena aniaya tadi kan, dia tak boleh buat apa-apa. Dia cuma mampu melihat sahaja kejadian tersebut. Dalam riwayat Al-Kushmihani dan Al-Mustamli, tertera dengan lafaz la ughayyiru. Aku tidak mampu mengubah keadaan itu. Kedua lafaz ini memiliki makna yang betul. Artinya, aku tidak sanggup menghalang kejahatan mereka dan tidak mampu pula untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Seterusnya di sini, perkataan lauka natsli mana'atun. Seandainya saat itu aku mampu menghalanginya. Imam An-Nawawi berkata, perkataan al-mana'ah dibaca dengan memfathahkan huruf nun. Huruf nun baca baris atas, artinya kekuatan. Jadi dia tidak ada kekuatan untuk mengubah situasi itu. Apa yang dia nampak, dia terpaksa biarkan. Ini kita panggil dilema lah Abdullah ibn Mas'ud ya pada waktu itu. Jadi kita lihat ya, saya nak terus pindah pada perenggan yang berikutnya. Lihat pada uh, pada line nombor 5, baris nombor 5. Di situ kan. Penulisnya berkata, okay, kenapa di sini? Kenapa Abdullah ibn Mas'ud dia tak mampu buat apa-apa? Jadi di sini dijelaskan kepada kita, Abdullah bin Mas'ud berkata, demikian kerana dia tidak memiliki keluarga di kota Makkah sebab dia berasal dari suku Huzail yang sudah terikat perjanjian sebagai sekutu orang-orang kafir Quraisy. Jadi bila dia tak ada family yang boleh support dia, yang tak boleh memberikan jaminan keselamatan kepada dia. Jadi Abdullah ibn Mas'ud melihat ini kalau saya tampil ke depan, bantu mati saya. Macam tu kan. Tak ada orang yang akan bantu dia. Kerana dulu pada kita lihat konteks zaman jahiliah ni kan, mereka ini keselamatan, jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang selesa ialah dengan ikatan perjanjian. Bila ada ikatan perjanjian, di situlah ada orang yang akan support kita, yang akan memberikan jaminan tak ada orang akan ganggu kita. Okay. Kalau tak, kalau kita memutuskan perjanjian itu kan, memang matilah kita macam tu keadaan dia. So ini merupakan konteks kehidupan lah pada zaman jahiliah yang mana Abdullah ibn Mas'ud dia ikat dengan perjanjian itu. Mungkin kita katakan, penakutlah Abdullah bin Mas'ud ni kan. Kita jangan fikir macam gitulah, kita kena fikir future fikir masa depan. Ada orang, kenapa dia tak bertindak di awalnya kerana kita kena fikir pada masa depan. Kita jauh, perjalanan kita jauh lagi tahu. Ni kan, kita kena fikir. Kalau saya buat begini, kemudian mati sia-sia lah macam tu kita fikir. Sekarang ini kita nampak Abdullah ibn Mas'ud bila usianya panjang, Masya Allah ya, dia dapat berdakwah, dia dapat banyak membawa orang kepada kebaikan, dia dapat menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang kita kata, kita nak buat apa-apa kita kena fikir dulu. Betul tak? Fikir panjang. Jangan kita dapat, semangatnya lebih ke? Ada orang semangat lebih tau. Semangatnya kuat, semangat tak boleh, kita kena ni, kena hapuskan ni semua salah. Ada orang yang macam itu. So kita kena sabar dulu. Kan kadang-kadang kita muda-mudanya semangat. Dosa, haram macam tu kan. Semangat kita kan. Dosa, haram, tak boleh buat ni semua. Jangan buat, masuk neraka. Tak boleh macam itu, sabar. Relax dulu. Kita kena belajar bagaimana konteks keadaan. Okey? Kita perlu faham bagaimana situasi yang sedang kita duduk.
So kita tak boleh tiba-tiba je kita nak kata dosa. Tiba-tiba nak kata haram. Tiba-tiba nak kata tak boleh buat. Tiba-tiba nak kata masuk neraka. Semua perkara yang begini, maknanya kita tak fikir panjang sebelum kita cakap. Sebab ada banyak perkara, okay, kita kena lihat bagaimana situasinya, background dia, historinya, kan? Baru kita boleh memutuskan hukumannya bagaimana. Jadi ini yang berlaku kepada Abdullah ibn Mas'ud. Bila Abdullah ibn Mas'ud pada waktu itu, dia tidak memiliki kekuatan, satu ya. Tetapi yang saya nampak di sini ialah, kita lihat ke, ke apa ni, cara dia yang tidak tergesa-gesa untuk mengambil sesuatu tindakan, sebenarnya itu adalah yang terbaik. Sehingga dia dapat meneruskan kehidupannya pada masa akan datang dan lebih banyak hikmatnya pada agama. Dalam keadaan yang mana agama telah berkembang pesat pada waktu itu, Abdullah ibn Mas'ud memiliki banyak peranan. Sebab apa? Peristiwa ini dia berlaku di awal zaman Islam di kota Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey? Baik, seterusnya kita lihat di sini. Pada pernyataan Abdullah tersebut terdapat kalimat yang dihapuskan dan asumsi kalimatnya adalah nescaya sudah aku singkirkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam riwayat Al-Bazzar tertera dengan lafaz fa ana arhabu ay akhafu minhum. Aku takut dengan mereka. Jadi dalam riwayat Al-Bazzar ada sebut yang mana Abdullah ibn Mas'ud ini dia takut dengan 7 orang tu lah. Dia tak berani kan. Kita fikir ginilah, 7 lawan 1, mestilah satu kalah. Kita bukan cerita Tamil ataupun Hindustan. Okey, cerita Tamil ataupun Hindustan dia boleh. Kan? Kalau tengok, berani dia, ramai orang lah. Boleh pula dia menang. Kita bukan cerita macam itu. So, ini realitinya. 7 kalau lawan 1, pasti 1 tu akan kalah. Maka terbaik kita diam. Kita mengambil pendekatan yang sedemikian. Seterusnya, perkataan wa yuhilu ba'duhum, sebahagian mereka menunjuk sebahagian yang lain. Demikianlah redaksinya tercantum dengan huruf H. Ini yang mana ni? Kisah yang mana? Ketawa. Mereka ketawa. Bila dah letakkan di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran itu, mereka pun mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk-nunjuk. Macam tu kan. Ketawa-ketawalah, terbahak-bahak, kelakar sangatlah macam tu kan mereka rasa. Jadi kita lihat di sini. Demikian redaksinya tercantum dengan huruf H, iaitu berasal dari kata ihala, pengalihan. Maksudnya adalah sebahagian mereka menisbahkan perbuatan tersebut kepada sebahagian yang lain dengan cara saling menunjuk di antara mereka sebagai bentuk pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna pelecehan? Hina. Melecehkan, untuk menghina, untuk pandang rendah. Macam tu kan, kita panggil pelecehan di situ. Merendahkan ataupun menghina lah, boleh, dua-dua boleh. Okay, ada kemungkinan kata ini berasal dari kata hala yahilu dibaca dengan memfathahkan huruf awal, iaitu apabila seseorang melompat ke atas punggung kenderaannya, atas kenderaan ya. Maksudnya mereka saling berlompatan kerana kegirangan dan kerana merasa bangga. Pada Sahih Muslim dan dari riwayat Zakaria tertera dengan lafaz wayamilu, yakni dengan huruf mim. Artinya terbungkuk-bungkuk kerana banyak ketawa. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Israel. Seterusnya ya, perkataan Fatimah. Fatimah di sini siapa? Dijelaskan dia adalah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Israel terdapat tambahan lafaz yang begini. Wahiyah juwairiyatu fa'aqbalat tas'a wa thabata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan. Pada saat itu Fatimah masih kecil. Jadi kita ada perkataan juwairiyah di situ
dalam riwayat Israel menunjukkan Fatimah dia masih kecil. Cuma tak sebut umur dia berapa. Yang penting kita faham dia masih kecil, masih lagi budak-budak. Nak cakap umur berapa ya? Kalau kanak-kanak ni umur daripada berapa ke berapa? Anggaran. 7. 7 sampai 2 sampai 7. 7 sampai 12 ke atas remaja. Ya ke? Bukan 18 ke atas remaja ke? Tak tahu. Bagi saya 18. Ha? 12 ke atas teenagers. Kalau children, 7 sampai 12. 8 pula. Ada fatwa lagi satu. 8 sampai 12 dia kata. 7 primary school. Oh, senang je Kak Azhar. Primary school lah Ustazah. Kalau primary school tu kanak-kanak lah. Bila dia masuk secondary school, kita panggil dia remaja. Okey, boleh lah. Senang Kak Azhar, betul, senang. Habis after secondary school, panggil apa? Dewasa. Nanti rujuk MCYS. Sebab Singapore dia ada dia punya ni. Dia ada definition dia. Lupa pula saya nak rujuk. Dia ada dia punya ni. Kalau remaja kan, teenagers, youth lah, youth. Nak bagi youth. Youth tu berapa belia. Okey, tapi sekarang ni Fatimah pada waktu tu maknanya dia belum kahwin lagi lah. Dia masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Masih kecil lagi. Okay, mungkin kita ambil 7, 8, 9, 10 lah. Kita ambil anggaran umurnya begitu. Baik, seterusnya jadi Fatimah ni dia buat dia bantu Nabi SAW tu kan semasa dia kecil kanak-kanak, lalu dia pun mengangkat kotoran-kotoran tersebut sementara Nabi SAW tetap dalam keadaan sujud. Seterusnya kita ada perkataan fatarahathu, lalu dia menyingkirkan kotoran tersebut. Demikian yang tertera dalam kebanyakan riwayat. Dalam riwayat Al-Kushmihah ni tertera dengan menghapuskan maf'ul, itu objeknya, dan Israel menambahkan wa aqbalat alaihim tashtumuhum. Lantas Fatimah mendatangi mereka dan mencaci maki mereka. Nampak? Dia marah dia marah yang 7 orang tu kan. Bila Fatimah radhiyallahu anha dia angkat kotoran tu, dia tak just angkat saja. Lepas angkat tu dia tengok 7 ni. Tak tahu yang cerah kan, cerah 7 ekor, 7 orang ni kan yang dah menganiaya Nabi SAW. Nampak ya, sangat berani Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Al-Bazzar terdapat tambahan falam yaruddu alaiha syai'an. Mereka tidak membalas caci maki Fatimah tersebut sedikit pun. Tapi yang 7 orang ni mereka tak cakap apa-apa. Bila Fatimah radhiyallahu anha marah mereka bertujuh ni kan, mereka diam je macam bodoh. Budak-budak nak buat apa layan macam inilah. Bagusnya kan. Nasib baik dia tak tolak ke apa kan. Tapi yang penting nampaknya mereka ni kalau budak-budak mereka tak layan lah. Alah setakat budak kecil dia buat apa nak ambil kira kan. Kalau tak kita pun jadi macam budak kecil. Itu bagus juga pendekatannya. Seterusnya perkataan farafa'a ra'sah. Farafa'a ra'sahu. Kemudian barulah beliau mengangkat kepalanya. Jadi setelah peristiwa itu, maknanya setelah Fatimah radhiyallahu anha mengangkat kotoran itu daripada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Fatimah pun marah mereka itikan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Al-Bazzar menambahkan dari riwayat Zaid bin Abu Unaisa dari Abu Ishaq dengan redaksi fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du Allahumma. Lantas baginda memuji dan menyanjung Allah. Kemudian baginda pun berdoa amma ba'du ya Allah. Al-Bazzar berkata hanya Zaid sendiri yang meriwayatkan redaksi ini dengan lafaz amma ba'du. Okay, dia seorang saja dalam riwayat Imam Al-Bukhari tak disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim pun tak disebutkan tentang amma ba'du itu. Seterusnya perkataan thumma qala, seraya berdoa.
Kalimat ini memberi kesan adanya jangka masa waktu antara baginda mengangkat kepala setelah sujud dan memanjatkan doa. Memang demikianlah kenyataannya. Pada riwayat Al-Ajlah yang disebutkan oleh Al-Bazzar, redaksi terteranya berbunyi, farafa'a ra'sahu kama kana yarfa'uhu inda tamami sujudihi. Falamma qada salatahu qala Allahumma. Lantas baginda mengangkat kepalanya dari sujud seperti yang biasa Nabi lakukan. Setelah solatnya selesai, baginda berdoa, Ya Allah. Maknanya setelah solat selesai. Bukan kita kata Nabi bangun daripada sujud terus Nabi doa, bukan gitu. Tetapi dalam riwayat ini jelas kepada kita doa itu Nabi baca setelah solat diselesaikan. Okey. Lafaz yang sama tercantum pula dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi zahirnya bahawa doa tersebut beliau panjatkan setelah selesai solat dan masih menghadap ke arah Kaabah sebagaimana tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Zuhair dari Abu Ishaq. Seterusnya perkataan, ini dah masuk doa Nabi alaika bi Quraisyin, hukumlah orang-orang Quraisy, yakni dengan membinasakan orang Quraisy. Maksudnya adalah orang kafir yang di antara mereka atau orang yang beliau sebutkan namanya. Jadi kita ada dua kemungkinan dalam doa ini. Sebab tak semua orang Quraisy jahat okey. Tak semua orang Quraisy ini juga mereka kafir. Jadi ada di kalangan Quraisy mereka memeluk agama Islam. Okay, setelah itu mereka pun menjadi Muslim yang baik, banyak berdakwah, bantu Nabi SAW dalam misi dakwah Nabi SAW. Jadi di sini doa Nabi nampaknya umum kan? Doanya nampak untuk semua orang. Maksudnya semua Quraisy. Okey, alaika bi Quraisyin. Ya Allah, kau binasakanlah Quraisy, orang-orang Quraisy. Tetapi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Dia ada dua kemungkinan. Satu ialah kemungkinan doa itu ialah untuk orang yang kafir, iaitu orang Quraisy yang tak memeluk agama Islam dan yang jahat, yang menganiaya Nabi SAW. Sebab ada Quraisy yang tak peluk Islam tetapi mereka baik. Okey, mereka baik. Abu Talib Quraisy ke bukan? Quraisy kan? Nampak? Baik kan? Ada orang Quraisy yang baik. Walaupun mereka non-Muslim, tak peluk agama Islam. Tetapi ada yang jahat sebagaimana yang 7 orang tu tadi. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh Nabi untuk mendoakan kebinasaan itu ialah khusus untuk 7 yang Nabi SAW sebutkan namanya dalam doa itu. Okey? Baik. Seterusnya di sini perkataan thalatha marrat sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Israel, kalimat Allahumma alaika bi Quraisyin disebutkan lafaznya 3 kali. Jadi Nabi doa Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Nabi baca doa itu sebanyak 3 kali. Bukan menyebutkan bilangannya. Imam Muslim dalam riwayat Zakaria menambahkan lafaz wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Jadi ini kita panggil sebagai seni doa Nabi SAW. Nabi ni biasa bila Nabi doa, Nabi akan ulang doa itu sebanyak 3 kali. Dan bila Nabi memohon kepada Allah, Nabi akan ulang doa itu sebanyak 3 kali. Jadi kita pun mengambil ia sebagai sunnah lah Bila kita doa dengan satu doa yang mungkin kita nak sangat perkara itu, kita boleh ulang doa itu sebanyak 3 kali dalam doa-doa kita. Okay, kita boleh baca contoh Rabbana atina fid dunya hasanah pun 3 kali boleh baca. Apa lagi doa biasa kita baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu semua boleh kita ulang sebanyak 3 kali. Doa-doa yang baik ini, ia adalah sunnah yang biasa dibuat oleh Nabi SAW. Seterusnya perkataan fasyaqqa alaihim, timbullah perasaan takut di hati mereka. Jadi bila Nabi doa kan Allahumma alaika bi Quraisy tu kan di depan mereka dan mereka dengar tau apa yang Nabi doa ni, mereka jadi rasa takut. Kan?
pada kitab Sahih Muslim dia jelaskan kepada kita dalam riwayat Zakaria tertera dengan lafaz falamma sami'u sautahu dhahaba anhumud dahik wa khafu da'watahu. Jadi bila mereka ni saat mereka mendengar suara doa Nabi, seketika itu waktu itu juga mereka pun terberhenti ketawa. Dan kita dah ketawa-ketawa juga, ketawa kelakar di depan muka, tiba-tiba bila Nabi doa tu terus kita diam dan mereka jadi rasa sangat takut dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lalu dia kata di sini wa kanu yarawna, perkataan seterusnya, kenapa mereka takut? Kenapa mereka terdiam daripada ketawa itu tadi? Kerana menurut mereka hadis yang kami riwayatkan tertera dengan memfathahkan huruf awal pada kata yarawna, iaitu berasal dari kata ar-ra'yu, yakni berkeyakinan. Ini biasa menurut kepada kefahaman ataupun keyakinan orang-orang Arab. Mereka ni kalau doa dekat depan Kaabah ni bagi mereka makbul. Sebab tu mereka takut. Walaupun mereka tak beriman tu kan, kita orang beriman kita kata depan Kaabah ni memanglah kan, jangan main-main kan kalau doa gitu kan. Tapi kefahaman ini berdoa di hadapan Kaabah makbul tu kan, kefahaman yang mengatakan makbul itu juga adalah kefahaman masa jahiliah. Jadi orang-orang Arab jahiliah ni mereka tahu kalau doa depan Kaabah ni biasanya doa itu akan terjadi. That's why bila Nabi doa tu kan, mereka berhenti ketawa, mereka jadi takut. Bukan kerana mereka ni beriman bahawa Allah tu akan kabulkan doa Nabi, bukan begitu. Tapi kefahamannya lah, nanti doa tu jadi betul macam mana? Jadi satu ketakutan yang ada pada diri mereka. Yang mana dia kata di sini, dalam riwayat lain tertera dengan mendammahkan huruf awalnya yang artinya menyangka. Sedangkan yang dimaksud dengan al-balad, tempat tersebut dari dalam hadis di atas adalah kota Makkah. Jadi bagi kefahaman orang Arab jahiliah, berdoa di kota Makkah adalah doa yang akan terjadi. Lebih-lebih lagi bila doa di hadapan Kaabah bagi mereka. Sebab tu mereka sangat takut. Lalu dia kata sini dalam kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim, dalam kitab Mustakhraj Abu Nuaim dari jalur sanad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tercantum dengan lafaz fitalitha pada kali yang ketiga sebagai pengganti kalimat fi zalikal balad, di tempat tersebut. Dan ini sesuai dengan makna lafaz thalatha marrat, 3 kali. Mungkin keyakinan mereka ini salah satu keyakinan yang tersisa dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay, satu kita boleh faham gini, kemungkinan mereka ni memang itulah kefahaman yang ada pada masyarakat jahiliah dan kemungkinan juga ia merupakan syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih lagi tersisa ada pada orang Arab. Okay. Jadi pada di sini saya lupa jelas. Dia kata sini di tempat tersebut dan ini sesuai dengan makna lafaz salatha marrat, 3 kali. Dalam riwayat Mustakhraj Abu Nuaim kan, dia tak letak fi zalikal balad. Cuba lihat pada teks itu. Muka surat 518. Okey. Mana balik? Wa kanu yarawna, baris yang kedua yang teks bahasa Arab. Wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi zalikal baladi mustajabah. Tapi kalau dalam riwayat Mustakhraj Abu Nuaim, riwayat itu dia tak sebut fi zalikal balad. Tetapi dia kata wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi thalitha mustajabah. Maknanya mereka juga berpendapat orang kalau doa pada doa yang kali ketiga itu selalunya makbul. Macam itu. Jadi penggunaan ayatnya berbezalah kalau kita rujuk dalam kitab Mustakhraj Abu Nuaim. Okay, tapi tak ada masalah lah tu. Dia cuma sebutkan kepada kita perbezaan-perbezaan yang ada pada kitab-kitab yang lain tentang kisah ini. Tak apalah, tinggalkan saja boleh. Tapi tadi kalau nak faham, fahamnya begitu. Seterusnya, perkataan thumma samma
Kemudian baginda menyebut nama, yakni menyebutkan perincian nama-nama mereka. Seterusnya perkataan bi Abi Jahlin. Pertama sekali Nabi sebut nama Abu Jahal. Dalam riwayat Israel disebutkan Amr bin Hisham dan ini adalah nama asli Abu Jahal. Mungkin saat itu Rasulullah SAW menyebutkan nama dan kunyahnya sekaligus. Abu Jahal ni jahat ke baik? Jahat. Dia buat apa? Selain benda ni dia buat apa? Abu Jahal dengan Abu Lahab sama ke tak? Adik-beradik? Bukan adik-beradik. Bukan adik-beradik. Tapi dua-dua jahat. Yang samanya dua-dua jahat. So jangan tertukar ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab dua orang yang berbeza. Abu Lahab yang dalam surah Al-Masad tu. Tabbat siadah. Tapi kalau Abu Jahal bukan. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata sama. Dia ingatkan orang yang sama tapi beza. Lain. Yang penting Abu Lahab, Abu Jahal, kedua-dua ini mereka adalah orang yang sangat anti dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW berdakwah, mereka ni biasanya akan jadi orang yang menghalang. Kalau Nabi pergi ke tempat awam, contoh macam ni kan, Nabi berdakwah, mereka ni akan jadi orang yang menghasut orang-orang yang duduk dengar tu. Jangan dengar, ni semua tipu ni. Dia ni ahli sihir. Dia akan cakap macam tu dengan orang ramai. Jadi inilah peranan Abu Jahal ketika Nabi SAW berdakwah. Peranan yang sangat jahat lah untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Seterusnya kita ada Walid bin Utbah. Walid bin Utbah dan Walid bin Utbah, iaitu orang yang disebut namanya setelah Abu Jahal. Dan yang bawah tu tak apalah ya, dia cuma bincangkan tentang cara menyebut nama Utbah tu lah. Dia tak pasal lah, dan namanya orang jahat tak payah belajar. Okay. Perkataan wa Umayyah bin Khalafin. Okay. Dan Umayyah bin Khalaf. Dalam riwayat Syu'bah tertera lafaz au Ubayyah bin Khalafin. Jadi ada riwayat yang tak sebut nama Umayyah. Ada riwayat sebut nama Ubay. Sekarang Umayyah ataupun Ubay yang betul. Okay, so kita discuss sekarang. Atau Ubay bin Khalaf. Keraguan ini berasal dari Syu'bah. Al-Bukhari menyebutkan perbezaan pendapat dalam masalah ini setelah menyebutkan riwayat Al-Thawri dalam kitab Jihad. Dia berkata yang benar adalah Umayyah. Sekarang ni dia adik-beradik ya. Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Dia dua beradik, yang tepat ialah Umayyah, bukan Ubay. Yang menyebutkan Ubay, perawinya ada keliru di situ antara dua beradik ini. Hanya saja pada riwayat lain yang disebutkan Al-Bukhari dengan lafaz Ubay bin Khalafin, iaitu Ubay bin Khalaf, namun ia adalah kekeliruan beliau rahimahullah yang tidak disengajakan. Dan kekeliruan ini pun berasal dari guru Al-Bukhari yang bernama Abu Bakar Abdullah bin Abi Shaybah. Yakni ketika dia menyampaikan hadis ini kepada beliau. Okey. Pada perenggan yang berikutnya, lihat baris 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lihat baris yang kelima. Maaf. Baris yang keempat. Kita nak start daripada di samping. Okay. Di samping itu, para penulis kitab Al-Maghazi telah sepakat bahawa yang terbunuh dalam pertempuran Badar adalah Umayyah. Tadi nak tahu kan siapa, mana satu betul? Sama ada Umayyah ataupun Ubay. Sekarang ini yang terbunuh dalam perang Badar ialah Umayyah, bukan Ubay. Maka jelas kepada kita yang tepat ialah Umayyah bin Khalaf. Sementara saudaranya Ubay terbunuh dalam pertempuran Uhud. Masalah ini insya-Allah akan dijelaskan dalam kitab peperangan dalam Islam pada bahasan tentang terbunuhnya Umayyah ketika perang Badar. Perkataan wa'adda sabi'a falam nahfazhu.
Sebenarnya beliau menyebutkan orang yang ketujuh tetapi kami tidak mengingatnya. Okey, tinggalkan seterusnya, lihat muka surat 527, perenggan yang atas sekali di situ. Okey, pada kali yang lain terkadang Abu Ishaq ingat dan menyebutkan orang yang ketujuh tersebut dengan nama Umarah bin Al-Walid. Okay, jadi Abu Ishaq dia kata orang yang ketujuh namanya Umarah bin Al-Walid. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Salah dari riwayat Israel dari Abu Ishaq. Perlu diketahui riwayat Israel dari Abu Ishaq ini adalah riwayat yang sangat accurate, maknanya sangat tepat. Kerana Israel sentiasa bersama Abu Ishaq. Di samping itu Abu Ishaq juga adalah kakek ni apa? Datuk, okey. Datuk kepada Israel, sehingga Israel dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Abu Ishaq. Abdul Rahman bin Mahdi berkata riwayat hadis apa saja yang tidak okey itu tak apa, tinggalkan, lihat pada perenggan yang berikutnya. Sebahagian orang dia rasa pelik tentang penyebutan nama Umarah bin Al-Walid di antara orang tersebut, di antara 7 orang tersebut, sebab dia tidak terbunuh dalam perang Badar. Okey, jadi ada orang kata, kenapa pula yang ketujuh tu namanya Umarah bin Al-Walid? Sebab Umarah bin Al-Walid dia tidak terbunuh dalam peperangan Badar. Kerana tadi Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Aku melihat mereka semua terbunuh dalam peperangan Badar kan. Sekarang isunya Umarah bin Al-Walid ni tidak. Dia tidak terbunuh dalam peperangan Badar. Penulis kitab Al-Maghazi dia jelaskan bagaimana kematian Umarah ini. Dia kata Umarah meninggal di negeri Habsyah. Umarah bin Al-Walid ada kisahnya yang tersendiri dengan Raja An-Najashi, iaitu dia pernah menggoda isteri raja tersebut sehingga Raja An-Najashi memerintahkan seorang penyihir untuk menyihir Umarah di kemaluannya sebagai hukuman atas perbuatannya. Nampak tak? Dia ni goda isteri kepada Raja Najashi. Jadi Raja Najashi ni marah. Dia perintahkan ahli sihirnya untuk menyihir Al-Walid. Kenapa? Jatuh nanti, Wais. Hello. Okey, dah. Tengok saya, jangan tengok dia. Semua tengok dia. Okey, jadi bila dia perintahkan ahli sihirnya ni kan untuk menyihir Umarah tu tadi kan, Umarah ini dia mati akibat daripada sihir itu tadi. Jadi akibatnya Umarah dia menjadi seorang yang liar dan hidup dengan binatang ternak hingga dia meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Kisah ini cukup terkenal. Lama dia hidup. Umar bin Al-Khattab lama. Okay, jadi dia meninggal dalam pemerintahan Umar bin Al-Khattab dalam keadaan yang mana dia terkena sihir Raja Najashi. Maknanya dia tidak mati dalam peperangan Badar. Okey, hal ini dapat dijawab sebagaimana berikut. Ucapan Ibn Mas'ud bahawa dia melihat mereka semua tewas atau mereka semua mati di sumur Badar, maksudnya adalah kebanyakan dari mereka. Maknanya tak semua, tapi kebanyakan daripada mereka. Ada 7 orang tadi, tapi tak semua ke-7 itu mati dalam sumur Badar. Yang nak dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ialah 7 kebanyakan daripada kebanyakan daripada sekejap ya, kena file ni pasal. Kebanyakan daripada ke-7 yang disebut oleh Nabi SAW itu. Baik, kita lihat di sini. Contoh lagi dia bagi. Hal ini dapat dibuktikan bahawa mayat Uqbah bin Abi Mu'aid tidak dilemparkan ke dalam sumur. Kerana saat itu dia dibunuh sebagai tawanan perang dan dihukum bunuh di sebuah tempat sekitar 1 batu dari daerah Badar. Jadi maknanya dia tak mati dalam peperangan Badar, tetapi dia dihukum bunuh sebagai tawanan perang. Kemudian dia kata sini, mayat Umayyah bin Khalaf juga tidak dilempar ke dalam sumur kerana jasadnya sudah terpotong-potong sebagaimana yang disebutkan nanti. Dalam kitab Al-Maghazi,
akan disebutkan kisah bagaimana terbunuhnya kedua orang tersebut ketika Perang Badar berkecamuk. Di sana juga akan dicantumkan keterangan lebih luas mengenai masalah ini insya-Allah. Jadi ada berapa orang tu yang tak terlibat, maaf yang tak terbunuh dalam sumur Badar tu? 2. Siapa? Ha? Umarah lagi? Uqbah lagi? Sekejap. Umayyah bin Khalaf. Jadi ada 3. Maknanya 7, 3 orang yang tidak berada dalam sumur Badar itu. So, kita nampak jelas di sini maksud Abdullah ibn Mas'ud ialah kebanyakan mereka yang disebut oleh Nabi dalam doa itu kan ada dalam sumur, tapi bukan semua. Jadi kalau kita kata yang ketujuh itu adalah Umarah, maka itu boleh diterima. Kerana dia walaupun dia tidak mati dalam sumur Badar itu, tapi di sini menjelaskan kepada kita dia terlibat dalam peristiwa yang menganiaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Okey. Apa dia? Tak, Umarah. Umarah yang kena sihir tadi. Saya kata Umarah tadi. Yang nombor 7. Ah, ah. Umayyah, dia tidak dilemparkan dalam sumur. Dia tak dilemparkan dalam sumur. Tapi dalam Perang Badar. Cuma yang nak dikatakan yang dia nampak tu dalam sumur tu. Abdullah bin Mas'ud kan dia kata dia nampak dalam sumur. Sekarang adakah semuanya dalam sumur Badar? Tidak. Ada yang tidak dalam sumur Badar itu. 3 orangnya di sini, iaitu tadi siapa? Umayyah, Uqbah dengan Umarah. 3 orang. Okey, tak apa, berhenti sini sambung nanti minggu depan. Minggu depan kita habiskan kisahnya. Okey. Ada apa-apa soalan? Cik Zai, saya lama tak nampak. Mana dia? Ada hal. Okey. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.